Puan mahu saman Tun M RM 3 bilion isu kehilangan batu putih. Pendedahan Tajudin, bukti Muhyiddin bersih. Tun M lebih kecewa kerajaan tak faham undang-undang. Tun M soal Zahid, mana bukti saya suruh bubar UMNO? Anwar dedah punca Najib tarik sokongan SD saat akhir. Speaker Dun Johor Puan Zarkashi hari ini menawarkan diri untuk menyaman Dr. Mahathir Mohamad berhubung kehilangan Pulau Batu Putih. Tawaran itu dibuat sebagai menyahut cabaran Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi agar tindakan undang-undang diambil ke atas pengkhianatan yang menyebabkan negara kehilangan Pulau Batu Putih dan terlepas ke tangan Singapura. Kata Puan, walaupun On Hafiz tidak menamakan pengkhianat yang dimaksudkannya, namun jelas semua tahu bekas Perdana Menteri ke-7 Mahathir Mohamad adalah individu yang bertanggungjawab di atas kehilangan tersebut. Menurut Puan, memandangkan rayuan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ tidak lagi boleh difailkan, Adun Ringgit itu berkata ahli Parlimen Langkawi itu perlu diberi pengajaran. Sebagai pengajaran kekal, Tun Mahathir mesti disaman dan bayar ganti rugi 3 bilion ringgit paling sesuai, baru padan. Justru saya tawar diri untuk saman Tun M. Ini soal maruah kerana dia jual kedaulatan Johor dan negara, katanya. Kerajaan Persekutuan memfailkan permohonan pada 2017 untuk semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 2008 yang memutuskan bahawa Singapura mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Bagaimanapun, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pentadbiran Mahathir menarik balik rayuan itu sejurus selepas mengambil alih kuasa pada 2018. Seorang individu bernama Hatta Sanuri turut memfailkan saman pada 28 Mei tahun lalu dengan menamakan Mahathir dan kerajaan sebagai defendant. Hatta mempertikaikan tindakan kerajaan menarik balik permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan ICJ bahawa Singapura mempunyai kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih. Kerajaan berkata ia mengikut nasihat pakar undang-undang asing untuk menarik balik rayuan ke atas tuntutan pulau berkenaan. Perkara ini dinyatakan sebelum ini oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Keputusan terhadap permohonan kerajaan bagi membatalkan saman itu akan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Selain mendedahkan pekong di dada UMNO yang sedang berkecamuk, Bersatu Johor berpendapat kenyataan dibuat Tajudin Abdul Rahman baru-baru ini turut membuktikan Muhyiddin Yassin seorang yang berintegriti. Pengerusi Bersatu Johor Sarudin Jamal berkata UMNO kini memang bergolak dengan masalah dalaman mereka. Pendedahan Tajudin bahawa Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengadu mengenai keengganan Kerajaan Perikatan Nasional membantu kes mahkamahnya membuktikan Muhyiddin Yassin seorang pemimpin yang bersih dan berintegriti, katanya. Kenyataan itu juga, kata Sahrudin, mengesahkan semua penegasan dibuat Presiden Bersatu itu mengenai adanya gesaan daripada pemimpin tertentu dalam UMNO untuk menyelesaikan kes yang dihadapi mereka. Bekas Menteri Besar Johor itu berkata demikian sebagai mengulas pelbagai pendedahan dibuat Tajudin mengenai isu dalaman UMNO. Dalam sidang medianya pada 27 Jun lalu, bekas pengarah pilihan raya UMNO Malaysia itu mengadakan sidang media tersebut beberapa hari selepas dia dipecat daripada menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi parti berkenaan. Selain itu, Tajudin turut membuat beberapa dakwaan termasuk wujudnya gerakan pemimpin kanan UMNO untuk memujuk Ahmad Zahid yang kini berdepan dengan 47 pertuduhan di mahkamah supaya berundur pada 2020. Untuk rekod, Sarudin merupakan Menteri Besar Johor semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan selepas langkah syariatan, dia bersama Bersatu Johor memberikan sokongan kepada UMNO untuk membolehkan Adun Benut merangkap pengerusi UMNO negeri itu, Hasni Mohamad, menjadi penggantinya. Sarudin berkata pendedahan Tajudin juga membuktikan Ahmad Zahid sanggup berbohong kepada ahli UMNO demi kepentingan peribadi. Pendedahan saksi hidup pasti salah itu diharap dapat menyedarkan rakyat, khususnya ahli-ahli UMNO, akan ketidakjujuran yang dilakukan oleh kepimpinan tertinggi parti tersebut selama ini. Amat malang bagi ahli sebuah parti yang sering melaungkan soal kestabilan politik apabila pimpinannya sendiri tidak bersikap jujur dan sanggup untuk melakukan apa sahaja, termasuklah berbohong untuk agenda atau kepentingan peribadi. Pentadbiran kerajaan juga seharusnya diterajui oleh individu yang berintegriti, mempunyai accountability serta prihatin terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, bukannya yang tidak memiliki nilai moral, katanya. Beritahu dah, tulis surat tak ada jawab. Dua surat tak jawab. Tu pun saya pergi juga. Kod last minute dia nak jawab. Saya pergi sampai ke pejabat. Kalau pasal masa itu dia bagi tahu kata, oh,
Apandi tak jadi chairman, saya sedia nak. Hari ini pun kalau dia tukar orang yang tak ada konflik of interest, saya sedia nak bagi maklumat apa pun boleh tanya. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar melainkan rasa kecewa terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung semakan undang-undang berkaitan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Hari ini Dr. Mahathir pula melahirkan kekecewaan terhadap Wan Junaidi dalam isu tersebut dan menyifatkan Menteri Undang-Undang itu tidak faham mengenai asas undang-undang. Dr. Mahathir berkata dakwaan Wan Junaidi kononnya beliau tidak membangkitkan bantahan awal terhadap kedudukan Tan Sri Muhammad Apandi Ali sebagai pengerusi pasukan petugas khas PPK semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah tidak tepat dan mengelirukan. Menurut Ahli Parlimen Langkawi itu, beliau telah membuat bantahan sebanyak 2 kali terhadap pelantikan Muhammad Apandi. Kali pertama menerusi surat bertarikh 23 Mei 2022. Katanya bantahan dibuat kerana Muhammad Apandi mempunyai konflik berkepentingan terhadap dirinya. Ini kerana beliau pernah menamatkan perkhidmatan Muhammad Apandi sebagai Peguam Negara ketika dia menjadi Perdana Menteri ke-7. Muhammad Apandi juga secara terbuka telah mengkritik keputusan Kerajaan Pakatan Harapan dan dirinya selepas tidak merayu keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu Batu Putih yang diserahkan kepada Singapura. Dia merupakan petitioner atau pengadu kepada kes ini dan melantiknya mengetuai badan ini bertentangan dengan rule of law dan natural justice yang menyatakan secara jelas no man shall be the judge of his own cause. Tentunya Menteri Undang-Undang dan Muhammad Apandi khususnya faham soal kedudukannya jika dia benar orang yang terpelajar dalam hal perundangan dan rule of law. Dia ini mantan Hakim Mahkamah Persekutuan dan mantan Peguam Negara. Muhammad Apandi seharusnya kekal sebagai petitioner atau pengadu atau meminta atau diminta menjadi saksi, tegas Dr. Mahathir. Menurut Dr. Mahathir, bantahan yang dibuat tidak dihiraukan, sebaliknya telah diminta hadir untuk sesi temu bual yang dijadualkan semula pada 28 Jun 2022. Dr. Mahathir berkata, pada 21 Jun 2022, beliau sekali lagi menulis surat bantahan. Dalam surat tersebut, Dr. Mahathir turut membantah pelantikan Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu sebagai penemu bual memandangkan Baljit Peguam Muhammad Apandi dalam kesaman kerajaan Malaysia dan bekas Perdana Menteri itu berkaitan penamatan jawatan sebagai Peguam Negara. Bagaimanapun menurut Dr. Mahathir, bantahan yang dikemukakannya tidak pernah dijawab sehingga semalam. Tidakkah Menteri Undang-Undang dimaklumkan mengenai bantahan-bantahan awal saya? Saya sedia beri kerjasama untuk apa-apa prosiding atau temu bual jika jawatan kuasa itu terdiri dari individu tidak berkepentingan. Ini hak saya menurut undang-undang. Saya berasa lebih kecewa bila ada Menteri Undang-Undang yang masih tidak faham asas undang-undang. Lebih-lebih lagi dalam isu membabitkan kedaulatan negara, kata Dr. Mahathir dalam kenyataan. Apa bukti dia yang saya kata macam tu? Dia boleh cerita macam-macam. Benar kita bercakap. Tunjuk bukti lah yang saya kata macam tu. Dr. Mahathir Mohamad meminta Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengemukakan bukti berhubung dakwaan bahawa bekas Perdana Menteri itu meminta UMNO dibubarkan. Mahathir berkata, ahli Parlimen Bagan Datuk itu sering mengeluarkan pelbagai dakwaan tetapi tidak dapat memberikan sebarang bukti bagi mengukuhkan dakwaan terbabit. Apa bukti dia Zahid yang kata saya macam itu meminta membubarkan UMNO? Dia boleh cerita macam-macam, benda kita cakap kena tunjuk bukti. Sepatutnya kita bercakap macam itu, katanya menurut laporan Berita Harian. Selasa lalu Zahid ketika prosiding bela diri di Mahkamah Tinggi membuat kenyataan mendakwa Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi memintanya membubarkan UMNO kerana mendapati parti itu tiada masa depan dan tidak lagi boleh dipercayai. Zahid berkata pertemuannya dengan Mahathir dibuat selepas pilihan raya umum ke-14 dan bekas Perdana Menteri 2 kali itu turut meminta semua ahli UMNO menyertai bersatu. Anwar Ibrahim berkata Najib Razak ada memberi surat akuan bersumpah atau SD untuk menyokong beliau menjadi Perdana Menteri, namun dengan syarat kes mahkamah mensabitkan bekas Perdana Menteri itu tidak diteruskan. Ketua Pembangkang itu berkata beliau bagaimanapun enggan menuruti kehendak Najib itu dan membayangkan ia sebagai punca dia gagal mendapat sokongan mencukupi untuk diperkenan menjadi Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Anwar mengesahkan pendedahan yang dibuat oleh bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman baru-baru ini bahawa beliau adalah saksi bahawa UMNO menghantar SD menyokongnya sebagai Perdana Menteri kepada Agong. Apa berlaku selepas itu adalah selepas ditandatangani, saya diminta untuk memberi kepastian bahawa urusan mahkamah terutama melibatkan Najib tidak akan diteruskan dan saya harus guna kuasa saya selaku Perdana Menteri untuk memastikan ini tidak diteruskan. Saya tidak bersedia untuk melakukan itu oleh kerana keputusan tegas saya itulah
maka Najib mengusulkan calon lain pada saat akhir dan menafikan saya, katanya dalam satu majlis di Port Dickson. Anwar turut mendedahkan bahawa Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi adalah di antara 15 pemimpin UMNO yang membuat SD menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Katanya walaupun jumlah sokongan ahli parlimen ketika itu cukup 120 orang dan membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri, namun Pakatan Harapan menetapkan untuk menolak SD daripada Najib dan Zahid. Pakatan Harapan pada ketika itu menyatakan walaupun jumlah sehingga 120, prinsip kita tak menerima SD daripada Najib dan Zahid, tapi dia ada hak untuk tanda tangan menyokong sesiapa. Jadi kita masih ada 118. Jadi walaupun jumlah cukup dan laluan untuk saya menjadi Perdana Menteri sudah cukup kuat, saya tidak bersedia untuk kompromi soal kebebasan badan kehakiman. Tajuddin dalam satu sidang media Isnin lalu mendakwa beliau adalah saksi bahawa UMNO menghantar SD menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri dalam satu pendedahan selepas digugurkan daripada MKT baru-baru ini. Ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata SD yang diuar-uarkan itu memang wujud meskipun pemimpin UMNO melaungkan slogan No DAP No Anwar. Susulan pendedahan itu, Anwar bagaimanapun menjelaskan gabungan Pakatan Harapan yang dipimpinnya kekal dengan prinsip tidak akan bekerjasama dengan Najib. Ada yang kata kita bersedia bersekongkol dengan kleptokrat. Itu tidak benar. Pakatan Harapan DAP, Amanah, PKR tegas tidak akan bekerjasama dengan Najib. Itu jelas pendirian kita, katanya.